Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni, ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni, ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Tuhanku, kepadamu maksud pengajianku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu tujuan kehidupanku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu maksud dan tujuanku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut.
Alhamdulillah. Pertamanya kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak kesyukuran. Yang dengan limpahan karunia, kehendak dan tolongnya Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan oleh Dia kepada kita pada hari ini pada tanggalnya 2 Muharram 1433 bersempena dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan bila mana kita masuk kepada tahun yang baharu, bila mana kita masuk kepada awal Muharram, bagi mereka yang sokmo suka melakukan niat-niat yang baharu, bagi mereka yang suka selalu merubah niat dan sebagainya, maka jangan lupa bertawakal, maka jangan lupa berserah, maka jangan lupa kita mengembalikan tiap-tiap niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas dalil firman Tuhan yang berbunyi fa in azamu fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu berazam nak itu nak ini, apabila kamu berniat nak begitu nak begini, apabila kamu mencita nak begitu nak begini, maka selepas itu jangan lupa kita serah, selepas itu jangan lupa kita bertawakal, selepas itu jangan lupa kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Takkan boleh merubah satu perkara dan satu keputusan pun melainkan adanya pertolongan dan adanya kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu ustaz, yang dalam Quran kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bagaimana tafsirnya? Ya orang kata Allah Taala takkan merubah satu kaum melainkan mereka kena merubah diri mereka sendiri. Maka kata ulama, tuan-tuan, ini merupakan tafsir Mu'tazilah. Tuan-tuan tak boleh berpegang kepada tafsir ini. Ini tafsir Mu'tazilah, yang di mana puak Mu'tazilah ini banyak berpegang dengan zahir ayat. Sedangkan kalau kita mengaji tafsir-tafsir daripada ulama ahli sunnah wal jamaah, yang dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, apa maksudnya? Bukan meaning, maksud dia apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala takkan menarik balik sesuatu nikmat yang telah diberi di atas sesebuah kaum, melainkan sehingga mereka kufur kepada nikmat itu, barulah Tuhan tarik balik. Kita selama ni faham, dak, mu takkan boleh berubah selagi mana mu tak ubah dirimu sendiri. Dak, tafsir ini merupakan tafsir yang salah. Walhal takkan bergerak satu zarah dalam kehidupan kita, takkan terkeluar satu bulu roma daripada diri kita, takkan bergerak satu apa pun pada tiap-tiap peraturan kita, illa biiznillah, melainkan ada izin, melainkan ada kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kaitan niat dengan tawakal perkara yang begitu penting, yang jangan kita pisahkan daripada kehidupannya kita. Nak buat niat baharu silakan, nak buat azam baharu silakan, tapi jangan lupa perbanyakkan berserah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang keduanya, alhamdulillah, tanpa nak panjangkan mukadimah kita pada subuh ini, insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita pada membicarakan tahsinus solah, bagaimana untuk menyempurnakan sembahyangnya kita, yang di mana kita akan membahaskan 5 perkara yang wajib dibaca dalam sembahyang dengan betul. Apa dia? Takbir, Fatihah, tahiyat, selawat, salam. Yang hamba minta kerana Allah Ta'ala, tuan-tuan jangan bosan mengaji perkara-perkara begini. Sebab apa? Benda ini amanah daripada Tok Guru hamba, Tok Syekh Fakir Daud. Yang pengalaman hamba, tuan-tuan, sealim-alim beliau ini, duduk di Mekah 30 tahun, mengajar Masjidil Haram dan sebagainya. Bila balik ke petani buka pondok, tiap-tiap malam kuliah di masjid di surau, dia tak pernah cerita bab lain. Ni pelik karomah Tok Guru hamba ni. Dia kata, mu nak mengaji kitab, datang ke pondok aku. Tiap-tiap hari Selasa, hari Khamis, tengah hari ada pengajian untuk orang tua-tua. Tapi tiap-tiap malam, bila dia running berjalan ke surau tu, ke surau ni, ke masjid tu, ke masjid ni, hamba sempat jadi khodam beliau selama 3 tahun, bawa motor dan sebagainya. Dia tak pernah cerita bab lain. Selepas sembahyang maghrib, angkat speaker, dia baca sifat 20A sampai Z, pakat-pakat ikut. Dia baca takbir, pakat-pakat ikut. Dia baca tahiyat Fatihah, pakat-pakat ikut. Dia baca tahiyat, pakat-pakat ikut. Dia syarah lebih kurang. Yang peliknya, kuliah bulan depan pun dia cerita benda sama. Kuliah bulan ketiga pun dia cerita benda sama.
Allah, kalau Tok Guru hamba datang ke surau kota warisan ni, hamba rasa 3 kali kuliah aja, lepas tu tuan-tuan tak panggil dah. Allahumma salli ala Muhammad dah. Sebab apa? Tak ada benda lain dia nak cerita. Dah. Kerana apa tuan-tuan? Orang alim ini mengetahui mana yang lebih perlu dan mana yang perlu. Dah? Mana yang perlu dan mana yang lebih perlu. Tak salah nak mengaji kitab, tetapi yang lebih perlu ialah mengutamakan apa yang berlega pada kehidupannya kita, di antaranya masalah sembahyang. Yang betul atas pengalaman beliau tuan-tuan dah, banyak antara kita pada hari ini dalam masalah sembahyang, perbuatannya boleh kata sempurna, tetapi bacaannya kadang-kadang kita tak mengaji dengan berguru. Jadi mudah-mudahan, tanpa nak manjangkan mukadimah, yang alhamdulillah pada bulan yang lepas kita telah membicarakan masalah rukun yang pertama, yakni Allahu Akbar takbir. Hamba nak tanya tuan-tuan yang alim, pada bulan lepas kita dah bicara belum cara nak masuk niat? Yang dalam takbir Allahu Akbar ni, semuanya ada 36 tempat, ada 36 cara untuk masuk niat. Kita dah cerita ke belum? Haji? Belum. Baik. Jadi hari ini kita masuk pula fasal yang kedua daripada takbiratul ihram, yakni berkenaan bagaimana tuan-tuan nak memasukkan niat daripada satu lapas Allahu Akbar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baca semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Yang pertama sekali kita sambung kuliah yang bulan lepas. Allah ni tuan-tuan boleh baca maksimum panjang mana? Syekh, hak lain duduk diam. Sudah. Baju kuning, Allah ni kita boleh baca maksimum panjang mana? Allahu Akbar ke? Allah. Contoh. Dah. Maksimum boleh baca panjang mana? 6 harakat. Baju kuning, baju oren, 14 harakat. Ingat dah, sekurang-kurangnya kita tahu ini bukanlah untuk kita pakai. Artinya bila kita dah alim ilmu, kalau orang lain buat, kita tak kata salah. Sebab apa? Kita dah faham. Yang timbul pada hari ini kadang-kadang persekitaran, perbalahan. Kadang-kadang bila mana kita jahil, kita dah tak reti. Bila orang buat, kita kata salah pula. Dah. Sedangkan Allah ni boleh dibaca sekurang-kurangnya 2 harakat, Allahu Akbar, dan sebanyak-banyaknya 7 alif bersamaan 14 harakat. Macam mana 7 alif? Allahu Akbar. Contoh. Baik, kita syarah. Kenapa ulama kata Allah ni boleh baca sehingga 7 alif bersamaan 14 harakat? Yang pertama sekali, tak dapat tidak, kerana Allah ni tuan-tuan perubahan bagi rukun. Dah? Daripada berdiri nak rukuk, kita guna Allahu Akbar. Juga daripada rukuk nak berdiri, kita guna Allahu Akbar pada asalnya. Melainkan hadis seorang sahabat yang terlewat sedikit, dia sempat rukuk dengan Nabi, dia kata Alhamdulillah, turun wahyu. Nabi, ya Allah, ya Muhammad, khabarkan kepada dia, aku dengar dia puji aku tadi. Bertukarlah hadis, Sami Allahu liman hamidah. Asalnya Nabi baca juga Allahu Akbar. Baik. Kemudian bila mana iktidal daripada berdiri pun nak sujud, kita baca Allahu Akbar. Sebab itulah boleh dibaca sehingga 14 harakat, sebab Allahu Akbar ni perubahan bagi rukun. Maka nasihat hamba kepada imam, kalau boleh menggunakan Allahu Akbar ni biar bersamaan lafaz dengan perbuatan. Dengar dah? Nak menggunakan Allahu Akbar biar bersamaan lafaz dengan perbuatan. Artinya begini, lafaz sempurna, perbuatan sempurna. Allahu Akbar. 1. Sami Allahu liman hamidah. Jangan kita dah bangun, Sami Allahu liman hamidah. Dah. Nampak tak salah tuan-tuan. Tapi perbuatan imam tadi kadang-kadang boleh merosakkan makmum. Dah. Rosak bagaimana? Di antaranya masalah muafiq dan masbuk.
InsyaAllah tuan-tuan, hamba tak semua huraikan pada hari ini masalah muafiq masbuk. Sebab saat lagi kalau hamba buka mulut masalah muafiq masbuk, sejam lah ceritanya. Lama-lama yang ni pun tak habis. Allahu Akbar dah. Tak, sebab masalah muafiq masbuk ni panjang. Satu contoh lah hamba bawa pada pagi ni. Ramai tak mengetahui muafiq dan masbuk berlaku juga sama ada luar sembahyang ataupun dalam sembahyang. Banyak kita ingat muafiq masbuk ni berlaku luar sembahyang sahaja. Contoh, imam tengah baca kuliah tu, kita baru masuk. Masuk takbir. Allahu Akbar. Pada adat, dan tak habis baca Fatihah. Dan tak? Tak dan dah. Dah imam tengah baca kuliah. Bermakna kita dah manage dah semayang kita. Saat lagi bila imam rukuk, aku akan terus rukuk. Ini namanya masbuk yang berlaku luar semayang. Dari luar kita masuk, Allahu Akbar, imam tengah baca kuliah, kita baru baca Ar-Rahmanir Rahim. Imam rukuk, maka kita pun rukuk. Allahu Akbar. Tatkala kita sempat rukuk dengan imam, dapat rakaat. Baik, ini masbuk yang berlaku luar sembahyang. Macam mana pula contoh masbuk yang berlaku dalam sembahyang? Contoh begini. Kalau tuan-tuan buka kitab Muniyatul Musalli, kitab yang orang duk baca merata-rata surau. Dekat belakang sekali kitab Muniyatul Musalli ni, ada satu kitab namanya Bahjatul Mardiyah. Dia khusus bicara berkenaan muafiq masbuk. Dalam tu ada sebuah syair, man nama fi tasyahudin aw ikhtalat ba'da imami qama min huqadibat. Dia kata apa? Contoh begini. Bila mana kita semayang dan man nama fi tasyahudin aw ikhtalat, tiba-tiba tertidurlah ia ketika tasyahud awal. Tuan-tuan letih sangat bekerja. Tengok dah. Tiba-tiba tengah semayang ni, masa semayang isyak 4 rakaat, tengah tasyahud awal tiba-tiba tertidur. Soalan yang pertama, tertidur masa tasyahud batas semayang tak? Sudah. Sebab tu kita berasa nak ulang balik masalah begini. Soalan begini pun tak boleh jawab. Syekh, tertidur masa duduk batas semayang tak? Tengah semayang lah. Tengah semayang isyak 4 rakaat. Masa tahiyat awal ni tiba-tiba tertidur. Berdengkur pula tu. Allahumma salli ala Muhammad. Semayang batal tak? Ya? Haji, semayang batal tak? Sudah. Syekh, semayang batal tak? Kalau batal, buat apa ulama cerita dalam kitab siang-siang lagi? Kalau batal, buat apa ulama cerita dalam kitab lagi? Mana mafi tasyahudin aw ikhtalat. Barang siapa tertidur ia pada tasyahud awal. Baik. Tapi tuan-tuan kena faham, kalau mengaji kitab-kitab besar, dia hurai lagi macam mana contoh yang tertidur pada duduk yang tak batal. Kalau tertidur pada sujud, batal sembahyang. Ingat dah? Tuan-tuan tengah sujud, lama sujud. Ingat khusyuk, rupa-rupa tertidur. Kita gerak, imam bangun. Allah, dah batal sembahyang dia. Tertidur ketika sujud. Tapi kalau tertidur ketika duduk, ada khilaf. Tuan-tuan tengok. Kalau tuan-tuan tasyahud awal duduk begini, minta izin belakang dah. Kalau tuan-tuan tasyahud awal duduk begini, yang kaki jenis buat V ni, belah sana dah. Hak belah sini tengok begini. Kalau tuan-tuan tidur tasyahud awal begini, maka ulama kata dengan duduknya begini membatalkan sembahyang. Sebab apa? Ada lubang yang sama ada kita tahu ataupun tidak boleh mengeluarkan angin. Melainkan kalau tuan-tuan duduk tasyahud awal begini. Di sana tengok dah. Kita berasa papan punggung ditutup oleh telapak kaki yang kiri. Orang balik kiri tengok. Tasyahud awal duduk begini. Papan punggung ditutup oleh tapak kaki yang kiri. Boleh nampak? Baik. Kameraman tengok. Dah? Ini untuk orang YouTube. Dah? Dia duduk begini. Bermakna telapak kaki ditutup oleh papan punggung. Maka ulama kata dalam kitab Bujairimi, duduk begini tak membatalkan sembahyang. Bermakna di sini tuan-tuan dah boleh buat keputusan. Nak sembahyang tahiyat awal, nak duduk begini ke atau nak duduk begini? Dah? Bermakna kita pilihlah duduk begini. Pahaman ibarat. Baik. Sambung. Tengah-tengah tahiyat awal,
kita duduk begini dah, papan punggung ditutup oleh telapak kaki yang kiri. Tengah-tengah tertidur, tiba-tiba jaga. Lah, imam berdiri dah. Dah tak cakap lah kalau cakap batas semayang. Dah. Tapi kalau tercakap batas semayang tak? Sudah. Tercakap. Sudah. Dah. Kita dah terkejut. Imam diri. Contoh. Sudah. Terkejut. Kita kata imam diri. Batas semayang tak? Sudah. Yang kata masalah sengaja ke tak sengaja? Ada kait tak? Cuba jawab. Dah? Serupa hak 3 kali tu. Sengaja ke tak sengaja? Dia tak iktibar sengaja tak sengaja dah. Maka hukumnya batal. Baik. Jaga-jaga tengok imam berdiri. Persoalannya, bila kita duduk tasyahud awal, tadi kita bersama dengan imam tak? Bermakna kita dah memang bersama dengan imam. Jaga-jaga, lah imam berdiri dah. Tinggalkan baca tahiyat awal, terus bangun. Allahu Akbar. Bangun, imam rukuk. Allahu Akbar. Faham masalah? Baik. Soalan, ketika waktu begini, dalam kes yang sedemikian, tuan-tuan nak rukuk ke atau nak baca Fatihah? Baik, hak sini kata baca Fatihah. Syekh, baju hijau. Ya? Rukuk, baju merah. Sudah. Rukuk, baju kuning. Dengar dah, baca Fatihah. Artinya, dengar baik-baik. Dalam kes yang sebegini, dalam kitab Bahjatul Mardiyah ada khilaf. Apa makna khilaf? Kata Syekh Ramli, nak baca Fatihah pun boleh. Kata Ibnu Hajar, nak rukuk pun boleh. Cuma hukum, bagi mereka yang baca Fatihah, dia jadi muwafiq. Bagi mereka yang rukuk, nama dia masbuk. Bermakna masbuk berlaku dalam sembahyang. Satu kes. Kes yang kedua, tengok pelan-pelan dah. Bagi mereka yang baca Fatihah. Sebab yang rukuk ni, dia selesai dah. Sebab rakaat keempat nanti, dia akan bersamaan dengan imam. Betul? Dah? Sebab dia dah ikut imam, nescaya dia dan bersama-sama dengan imam rakaat keempat. Kita kembali kepada mereka yang baca Fatihah. Bila dia baca Fatihah, imam rukuk, imam iktidal, imam sujud, imam duduk antara 2 sujud, dia baru habis. Betul tak? Lepas tu bila imam sujud yang kedua, dia baru nak rukuk, dia baru nak iktidal. Bila dia nak sujud, imam dah bangun untuk meneruskan rakaat yang keempat. Faham mana ibarat? Baik, bila dia sujud, imam berdiri rakaat yang keempat. Imam dah baca Fatihah belum? Dah baca dah lah dah. Baik, kita sujud, kita duduk, kita sujud. Bila kita bangun untuk bersamaan dengan imam pada rakaat yang keempat, Allahu Akbar, tanya dahulu soalan pertama. Pada adat, tuan-tuan boleh habis tak membaca Fatihah bersama dengan imam? Tak boleh habis dah, sebab kita telah menggunakan waktu tadi untuk rukuk, sujud dan sebagainya. Baik, bila bangun, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam rukuk, Allahu Akbar. Soalan, haji nak buat apa? Rakaat keempat tadi, rakaat ketiga selesai dah. Kita tertidur, kemudian rakaat ketiga kita baca Fatihah. Kita tertinggal dengan imam sehingga imam sujud dan sebagainya. Bila bangun rakaat keempat, imam dah baca Fatihah dulu. Kita duk rukuk, duk sujud. Bila kita nak bersamaan dengan imam rakaat yang keempat, baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Allahu Akbar. Baju kelabu, entah pilih nak buat apa? Sudah. Syekh, baju putih, entah pilih nak buat apa? Ya? Teruskan baca Fatihah. Ya? Teruskan rukuk. Sudah. Macam tak yakin je ni. Dah. Baju purple, hak senyum cantik manis ni. Haji. Terus rukuk. Baik, sebab itulah tuan-tuan dah, perkara beginilah yang banyak di antara kita tak tahu. Kalau tuan-tuan terus menghabiskan Fatihah sehingga imam iktidal, bermakna luput rakaat. Semayang jadi, rakaat tak jadi. Ini yang berlaku kalau kita semayang jenis imam yang baca Fatihah laju. Ini yang berlaku kalau kita berjumpa dengan imam yang baca Fatihah laju. Artinya kalau tuan-tuan duk berkerah juga nak habiskan Fatihah sehingga imam bangun, bermakna rakaat itu tak diterima. Semayang sah,
tuan-tuan boleh terus ikut imam, sebentar lagi wajib tambah lagi 1 rakaat. Tapi ini yang berlaku, ramai antara kita duk baca Fatihah sehingga imam iktidal, kemudian kita ikut macam biasa, kemudian imam bagi salam, kita bagi salam, walhal imam semayang 4, kita semayang 3. Fahaman ibarat. Cuma masalah muafiq masbuk kita akan cerahkan lagi pada kuliah-kuliah yang akan datang. Cuma kaitannya begini, untuk imam pentingnya takbir tadi biarlah perkataan bersamaan dengan perbuatan. Artinya begini, Allahu Akbar rukuk, masa nak iktidal sami Allahu liman hamidah. Kenapa kena sama? Supaya membantu bagi makmum. Contoh tuan-tuan dah biasa dah, bila mana masuk imam tak nampak dah sebab penuh dengan saf. Kita dengar tadi imam rukuk, bermakna kita masuk-masuk Allahu Akbar dan terus rukuk Allahu Akbar. Bila tengah baca subha, kita dengar imam bunyi sami Allahu liman hamidah. Contoh kita rukuk dah subhana, kita dengar imam bunyi sami Allahu liman hamidah. Artinya kita dapat rakaat ke tidak? Ya, dapat. Tapi dapat dengan syarat imam begini, sami Allahu liman hamidah. Jangan imam begini, sami Allahu liman hamidah. Sebab syarat seseorang nak dapat rakaat, dia kena rukuk bersama imam. Masalah sekarang ni imam dah bangun dulu baru dia baca. Kalau ikut kaedah tadi, makmum tadi dapat rakaat tak? Tak dapat. Sebab imam dah bangun dulu baru dia baca. Sebab tu imam perlu bertoleransi antara dengan makmum dan memahami antara keduanya pihak. Satu. Yang kedua, kenapa Allahu Akbar ni boleh dibaca sehingga 7 alif bersamaan harakat, bersama 14 harakat? Yang ni tak dapat tidak dia membahaskan dalam masalahnya ni niat. Dalam kitab Hidayatus Sabyan, bagi membicarakan masalah niat yang 3, apa dia? Qasad, ta'arud dan ta'yin. Setengah orang kata ta'ayun boleh belaka. Baik. Dalam kitab Hidayatus Sabyan, pada menceritakan masalah niat yang 3, qasad, ta'arud, ta'yin, ulama memecahkan kepada 36 tempat cara nak masuk niat. Artinya begini, huruf ada 8, alif, lam, lam, ha, alif, kaf, ba, bara. Perkataan ada 2, Allah Akbar. Tetapi daripada 8 dan 2 tadi, ulama pecah 36 tempat cara nak masuk niat. Selama ni kita masuk di mana? Dengar orang kata masuk, kita pun masuklah Allah, tapi tak tahu nak ambil ujung, tak tahu nak ambil pangkal. Baik. Sebelum nak cerita masalah niat, kita cerita dahulu masalah apa dia qasad, ta'arud, ta'yin. Hamba nak dengan apa yang tuan-tuan faham pada hari ni, tolong cerita pada keluarga kita, sebab ramai tak faham masalah qasad, ta'arud, ta'yin. Kesimpulannya dalam masalah sembahyang, apa sembahyang sekalipun bermakna wajib ada 3, qasad, ta'arud, ta'yin, melainkan sembahyang Jumaat. Artinya begini, apa qasad? Niat aku nak sembahyang. Setengah orang kata sahaja aku boleh juga. Tak ada sengaja, kalau aku sembahyang pun boleh juga. Apa ta'arud? Tentu fardu tak fardu. Dan yang ketiga ta'yin. Apa ta'yin? Tentukan sembahyang. Dalam sembahyang yang wajib cuma 3. Aku sembahyang fardu zuhur, aku sembahyang fardu maghrib. Yang wajib 3 sahaja, tak payah berbalah. Kadang-kadang kita letih duk jawab email, SMS dan sebagainya. Ustaz, baru-baru ni ada ustaz lain cerita, dia kata sembahyang yang lama-lama ni semua kena qada, semua kena ganti balik. Nak niat macam mana? Hamba kata tak wajib niat aku solat fardu zuhur 4 rakaat qada kerana Allah Ta'ala, tak wajib. Yang wajib cuma 3, aku solat fardu zuhur. Dan kita tahu dah sembahyang yang kita nak lakukan sembahyang yang dulu-dulu, betul tak? Dah tahu dah. Lepas sembahyang zuhur, kita bangun pula nak qada yang lampau-lampau.
Tak apalah imam zikir pun tak apalah. Aku bukan kata zikir ni tak wajib. Cuma aku nak tunaikan kefarduan yang lain. Contoh, selepas sembahyang zuhur dia bangun pula. Allah, aku solat fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang wajib cuma 3. Aku solat fardu zuhur. Begitu juga masalah jamak qasar. Jamak qasar pun yang wajib cuma 3. Ini yang kalau tak mengaji, Allah, aku solat fardu zuhur dihimpunkan dengan asar 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Nak masuk tu punya lama. Sedangkan kalau mengaji kitab Matla'ul Badrin, ulama bagi kaedah mudah dah. Baca kitab Matla' bagi Syekh Ismail Daud. Dia kata apa? Jamak qasar kalau kita buat jamak takdim, tarik asar ke zuhur, niatnya mudah. Allah, aku solat fardu zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Aku solat fardu zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lepas takbir ni kata, aku nak himpun sembahyang zuhur dengan asar. Dah turun sujud 2 rakaat, dah bagi salam, sunat kita pindah selangkah. Kenapa sunat pindah selangkah? Maklum bila jamak qasar ni kita semayang di tempat berbeza. Dan kata Nabi, tiap-tiap tempat sujud kelak akan bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Bermakna bila kita pindah tu, niat nak sujud tempat lain lah. Fahaman ibarat. Asar pula. Allah, aku solat fardu asar 2 rakaat. Sudah. Allahu Akbar. Nak bagi mudah dulu bagi faham. Bermakna yang wajib cuma 3. Kerana Allah Ta'ala tu pun tak wajib. Melainkan Jumaat kena tambah imam ataupun makmum. Kalau tak ada ni bermakna tak sah semayang. Baik, setakat ni fahaman ibarat. Tak faham tanya, tak tanya faham. Seperti biasa, tuan-tuan tak payah tunggu di hujung kuliah. Tengah-tengah mengaji ni tak faham tanya. Habis masalah yang kedua. Yang ketiga, kita masuk pula pada cerita 36 ni. Dalam masalah qasad ta'arud ta'yin ni tuan-tuan, kalau kita mengaji kitab fiqh, ulama memecahkan pula kepada 3 cara niat ni. Daripada 36 tadi, asalnya daripada 3. Yang pertama, nama niatnya niat kamaliyah. Niat yang paling sempurna yang dilakukan oleh para nabi dan para wali. Bagaimana mereka memasukkan qasad ta'arud ta'yin dalam kesempurnaan Allahu Akbar. Sempurna Allahu Akbar melengkapi qasad ta'arud ta'yin. Yang ni kita tak mampu buat sebab kita bukan martabat wali, bukan martabat nabi. 1. Yang kedua, contoh niat yang kedua dipanggil niat tauzi'iyah. Baik, yang ni jaga. Apa dia niat tauzi'iyah? Yakni memecahkan niat kepada 2 lafaz. Memecahkan niat kepada 2 lafaz. Contoh begini. Ketika tuan-tuan baca Allah pada lidah, Allah, berkata pada hati qasad, aku sembahyang. Ketika kita baca akbar, berkata pula pada hati ta'arud dengan ta'yin, fardu zuhur. Sebab yang wajib 3 je, qasad, ta'arud, ta'yin. Kata ulama, yang tauzi'iyah ni orang ni nak tiru macam kamaliyah tapi tak jadi. Tu ceritanya, dia nak tiru macam kamaliyah. Sebab kamaliyah ni sempurna niat dalam kesempurnaan Allahu Akbar. Dia nak cuba buat tapi tak jadi sebab tak sampai martabat. Macam mana contoh? Ketika dia baca Allah, dalam hati kata aku semayang. Akbar, fardu zuhur. Maka barang siapa yang melakukan niat tauzi'iyah, kalau sebelum ini tuan-tuan buat, maka semayang tuan-tuan sah. Tapi terima tak terima, wallahu a'lam. Sebab apa? Kita lakukan niat dalam keadaan jahil. Tapi kalau bermula pada hari ini dan akan datang, kalau tuan-tuan buat lagi niat begini, jawabannya tak sah semayang. Tak sah semayang. Kenapa tak sah semayang? Kerana niat ni tuan-tuan perkataan ke? Niat ni pertuturan ke? Niat ni lafaz ke? Tuan-tuan tahu belaka dah, niat ni merupakan lintasan. Dalam kitab fiqh dia cerita mudah. Bila mana lintasan ni sifat dia tak boleh pecah.
Kaedah kata, bila lintasan ni sifat dia tak boleh pecah. Kalau perkataan sifat dia boleh pecah. Sebab tu ulama kata, barang siapa buat niat tauzi'iyah, ini yang mengakibatkan semayang dia tidak sah. Kerana apa? Kerana pecahnya niat kepada dua perkataan. Dalam Allah ada qasad, dalam akbar ada ta'rud dengan ta'yin. Ini yang ulama mengatakan sehingga membatalkan sembahyang. Baik. Timbul satu masalah. Kesimpulannya Ustaz, habis tu majoriti yang mengaji orang awam pada hari ni banyak yang melakukan niat begini. Yang tadi Ustaz kata niat ni bukan perkataan, niat ni bukan pertuturan, niat ni bukan lafaz tetapi merupakan lintasan. Persoalan yang ketiga pula, bila cerita bab lintasan ni tuan-tuan, adakah lintasan ni boleh datang begitu sahaja? Tak. Sebab tu ulama menggariskan ada niat yang ketiga, namanya niat urfiyah. Dah? Bermakna tadi 36 betul. Kita tolak satu dekat kamaliyah tinggal 35. Tauzi'iyah tak boleh pakai, tak sah semayang, maka tinggal 35. Nak cerita bab bercakap tadi dah. Bermakna insya-Allah di whiteboard pada hari ni tuan-tuan boleh nampak 8. Yang bakinya boleh rujuk dalam kitab Hidayatus Sabyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik. Nak cerita masalah bercakap tadi. Oh Ustaz, kalau begitulah kiranya yang kata niat ni bukan perkataan, bukan pertuturan, bukan lapas pada hati. Habis bagaimana kami yang selama ni semayang yang bercakap? Allah, aku semayang fardu zuhur. Dah. Tadi Ustaz kata, lapas niat ni bukan perkataan, bukan pertuturan dan bukanlah lafaz. Kesimpulannya tuan-tuan dah, nak sampai kepada hakikat niat yang sempurna, tuan-tuan kena bermula dengan perkataan dahulu. Inilah satu maklumat yang banyak kita tak tahu. Dah, yang berbalah pada hari ni, dia kata salah ni mana boleh bercakap. Sebab itulah ada setengah-setengah orang tuan-tuan, dia masuk-masuk takbir, masuk-masuk barisan saja. Bukan barisan, masuk saf. Dah. Silap sebut hari ni salah faham. Allahu Akbar. Jangan masuk barisan. Tak redha. Baik. Masuk saf saja, masuk-masuk. Allahu Akbar. Tak ada niat langsung. Sebab apa? Dia kata niat ni pada ketika berjalan. Allahu Akbar dah. Dah, itu bukan niat. Tu namanya azam. Sebab yang dikatakan niat-niat kena bersamaan dengan perbuatan. Dah, banyak kadang-kadang puak-puak jemaah tabligh beramal. Bukan salahnya jemaah tabligh, tok guru dia mengajar betul, tapi puak-puak ni mengaji tak habis. Dah, banyak ketika mandi dia kata saya ni memang mandi nak pergi sembahyang maghrib ni. Dia kata niat dah terangkat ketika mandi. La ilaha illallah. Sampai-sampai saf sat lagi tak payah niat dah. Terus takbir Allahu Akbar. Yang itu namanya bukan niat, itu namanya azam. Dah, niat kena bersamaan dengan perbuatan. Contoh, bini kata, bang sat lagi lepas kuliah kita pergi Tesco, bolehlah insya-Allah. Itu niat ke? Dah, itu namanya azam. Berharap nak pergi sesuatu. Yang kata niat, dah habis kuliah, bang, daripada balik rumah, jomlah pergi Tesco terus, kita ambil kunci, kita start kereta terus pergi. Tu baru namanya ni niat, bersamaan dengan perbuatan. Baik. Jadi kesimpulannya, bukanlah kita nak sampai kepada hakikat yang kata tak ada rupa, tak ada suara, tak ada bunyi Allahu Akbar itu, sehingga kita boleh dia datang dengan sedemikian rupa. Bahkan kena bermula dengan perkataan. Contoh begini, kata Imam Abu Hasan Al-Syazili, zikir ni tuan-tuan asalnya lidah. Tengok dah, dia buat susum tu dah. Ingat kepada Allah ni, sebab zikir ni tak ada rupa, tak ada suara, tak ada bunyi. Itu asal pujian. Serupa juga dengan Quran. Asal Quran yang turun tak ada rupa, tak ada suara, tak ada bunyi. Dah, yang cerita dekat Muhammad ni Jibril, dan Jibril bercerita di atas bahasanya Muhammad. Betul tak? Bila Jibril sampaikan kepada Nabi Nuh atas bahasa Nabi Nuh, Jibril sampaikan kepada Ibrahim atas bahasa Ibrahim. Dah, Jibril sampaikan kepada Adam atas bahasa Adam. Bahasa apa? Sudah. Adam bahasa apa?
Bahasa Arab lah, sebab Adam baru turun dari syurga. Dah. Adam bukan cerita bahasa Urdu. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu masalah bahasa Urdu ni pun tuan-tuan, kata ulama, dalam syurga besok akan digunakan bahasa Arab, dan dalam neraka besok akan digunakan bahasa Urdu. Tuan-tuan jangan pegang perkataan ini dah. Dengar boleh. Sebab ada fakta yang pernah hamba baca di atas dalil-dalil yang ulama buat. Sebab tu Hindustan bahasa Urdu masyhur dekat dunia tuan-tuan dah. Rata-rata orang tahu bahasa Urdu. Baik. Kesimpulannya, asal zikir, asal ingat ketuhanan ni tak ada rupa, tak ada suara, tak ada bunyi. Tapi nak sampai kepada martabat itu, dia perlu ada kaedah. Kata Abu Hasan Al-Syazili, asalnya zikir di lidah. Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah lidah, maka masuklah ke hati. Lidah bunyi Allah, hati bunyi Allah. Kemudian, kekallah di lidah bersamaan dengan hati. Sama dah. Maka hilanglah di lidah, kekallah di hati. Mulut diam. Hati duk puji Allah, 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 Allah. Ada lapas tak? Ada. Ada bunyi tak? Ada. Ada rupa lah Allah ada bunyi, kita rasa bunyi Allah, Allah. Sehingga datanglah satu masa, hilanglah bunyi, yang kekal hanya kepahaman. Dah, akan datang satu masa nanti hilang bunyi Allah, Allah tu. Tetapi kita akan faham bagaimana khasiat, bagaimanakah zikir yang dikatakan bunyi Allah tadi. Yang tu mana-mana ustaz tak boleh ajar. Kalau ada ustaz boleh ajar masalah ni, ilmu tu ilmu yang batil. Dah, bermakna tok guru dia boleh ajar syariat. Nak sampai kepada makam ini, ni ceritanya, ni jalannya. Jadi samalah juga, mana ada ustaz boleh ajar masalah niat. Dah, sebab niat ni benda hakikat yang dipahamkan oleh Allah Ta'ala. Cuma kita boleh cerita macam mana syariatnya niat. Faham ke tak? Nampak macam pening je ni. Dah. Daripada panjang tadi ceritanya begini. Dah. Nak sampai hakikat niat yang kata tak ada rupa, tak ada suara, tak ada bunyi itu, perlu juga berawal dengan ada rupa, ada suara, ada bunyi. Dah. Maka lama-lama dia akan hilang. Baik, nak cerita tentang ada rupa, ada suara, ada bunyi, maka kita masuk kepada jenis niat yang ketiga, niat urfiyah. Urfiyah semuanya ada 35 contoh. Dah 35 cara nak masuk. Cuma dari 35 kita cerita 8 saja. Mana 8? Yang pertama, bukan untuk amalan lagi, untuk dengar sahaja. Kita boleh masuk qasad ta'arud ta'yin dalam huruf yang pertama dipanggil huruf A. Dah, bukan untuk amal, dengar sahaja. Contoh, dalam A ni masuk dah qasad ta'arud ta'yin. Nak cerita hebatnya niat dalam A pun boleh masuk dah. Satu, jangan buat dah, cerita sahaja. Yang kedua, ulama kata kita memasukkan qasad ta'arud ta'yin dalam huruf yang kedua, lam. Artinya ketika sebut di lidah lam, dah masuk dah, puk qasad ta'arud ta'yin. Aku solat fardu subuh. Nak cerita hebatnya niat, dalam lam pun boleh masuk. Tapi payah kita nak beramal sebab gap dia terlampau sedikit. Fahaman ibarat? 2. Yang ketiga, inilah yang kita nak gunakan untuk amal. Dah? Maka dimasukkan niat qasad ta'arud ta'yin dalam huruf yang ketiga, lam. Artinya begini. Ketika tuan-tuan baca al, dah, tuan-tuan kena biasakan sekarang lagi, ketika tuan-tuan baca al, maka hati duk diam. Duk diam dah. Ketika baca Allah, maka masukkanlah qasad ta'arud ta'yin, masuk. Bila keluar daripada hu, bila keluar nak masuk ke hu, maka habis semua dah. Maka kita akan kekal qasad ta'arud ta'yin dalam huruf la. Contoh begini. Duk diam. Allahu Akbar. Bila sebut hu tu, hati kosong dah. Dengar dah? Bila sebut hu tu, hati kosong dah. Bermakna, barang siapa beramal dengan kaedah begini, dia telah menggunakan kaedah yang ketiga daripada 35 kaedah di dalam kitab Hidayatus Sabyan pada cara memasukkan niat. Sebab tu ulama cerita lam ni boleh baca sampai 14 harakat.
Dah. Ni ceritanya. Sebab tu dia boleh baca sampai 14 harakat. Bagi mereka yang kurang biasa cara nak masuk niat, bacalah panjang, bercakaplah macam mana pun, maka tak membatalkan sembahyang. Selagi mana dia bercakap dalam huruf la. Dah. Baik. Tengok. Perbezaan urfiyah dengan tauzi'iyah. Tadi tauzi'iyah, dia bercakap tak? Tauzi'iyah tadi yang dia kata, Allah, aku sembahyang akbar fardu zuhur. Dia bercakap tak? Dia bercakap. Tapi sembahyang dia sah tak? Tak sah. Yang ini, Allah, aku sembahyang fardu zuhur, hu akbar. Dia bercakap tak? Bercakap juga. Tapi sembahyang dia batal tak? Tak batal. Apa perbezaannya? Yang tadi dia berkata qasad ta'arud ta'yin pada dua perkataan. Dalam Allah dia kata qasad, dalam akbar dia kata ta'arud dengan ta'yin. Maka perkataan sifatnya boleh pecah, lintasan sifatnya tak boleh pecah. Sebabkan pecah itulah batal sembahyang. Yang ini dia sebut qasad ta'arud ta'yin dalam la. Dah tersembunyi dalam la, bermakna pecah tak? Tak pecah lah, tersembunyi duduk dalam ni qasad ta'arud ta'yin. Jadi kesimpulan, bagi mereka yang selama ni tak memahami cara nak masuk niat, maka gunakan kaedah ini. Ketika al hati duduk diam, masa la baru masuk, Allah, cakaplah macam mana pun, hu akbar. Dan jangan, perlu diingat, niat tuan-tuan tak terhenti setakat di situ. Dah mengaji lagi, minta dengan Tuhan lagi, serah kepada Tuhan, sehingga Allah Ta'ala sendiri campak kepada kita niat yang hakiki, yang tuan-tuan sendiri akan faham bagaimana rupa yang tiada suara, tiada bunyi, tiada rupa. Dah, yang tu rahsia daripada Tuhan. Barulah kita sendiri faham ada ilmu syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Yang inilah ada yang setengah tok guru boleh ajar, ada setengah tok guru tak boleh ajar. Macam sebelum ni, satu perbahasan yang pernah kita bawa dalam membicarakan masalah khusyuk dalam sembahyang. Dah, siapa nak khusyuk dalam sembahyang bukan payah. Hidupkanlah sembahyang maqam ihsan. Apa ihsan? Kita sembahyang seolah-olah kita nampak Tuhan, bukan nampak zat Tuhan. Kita syarah pada hari tu, kita nampak perbuatan Tuhan. Yang zahir pada sembahyangnya kita. Nak nampak bagaimana? Kita belajar bercakap, Allahu Akbar, aku solat fardu zuhur kerana Allah Ta'ala. Masa rukuk, Allahu Akbar, rukukku kerana Allah yang rukukkan. Belajar makam ihsan, iktidal, sami Allah. Ketika bangun tu, iktidalku kerana Allah yang iktidalkan. Sujud, Allah, sujudku kerana Allah yang sujudkan. Itu permulaan. Hamba yakin siapa yang dah istiqamah dengan amalan ini, sampai satu masa tuan-tuan takkan cakap lagi dah. Dia akan datang kepahaman sendiri. Bila kita rukuk, datang perasaan rukukku kerana dirukukkan oleh Allah. Iktidal, iktidalku kerana Allah iktidalkan. Sujud, tak bercakap dah. Tetapi nak sampai kepada tahap itu, memerlukan kepada lafaz, latihan dan pertuturan. Faham mana ibarat? Wallahu alam. Tak faham tanya, tak tanya faham. Dah. Boleh kita kabuh? Baik. Allahu Akbar. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pula kepada yang kedua pada hari ini. Di antara bacaan yang wajib dalam sembahyang, yang kedua dipanggil Fatihah. Sembahyang apa pun ada Fatihah, termasuk sembahyang mayat, bermakna ada Fatihah. Hukum, bila mana perkara ini wajib dalam sembahyang, maka wajib dibaca dengan betul. Bila mana perkara ini wajib dibaca dengan betul, bermakna wajib mengaji, wajib belajar dan wajib berguru. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca semua. Dengar hukum. A'udzubillah ni hukumnya sunat. Tuan-tuan baca dapat pahala, kalau tak baca tak berdosa. Tapi ingat, walaupun sunat, bukan setiap masa sunat. Kadang-kadang kalau tuan-tuan baca a'udzubillah, dicela lagi.
Dah. Ni yang banyak kita tak mengaji. Dia ingat bila benda sunat boleh buat pada bila-bila masa. Walhal ulama kata auzubillah, ini walaupun sunat, kadang-kadang setengah tempat tuan-tuan kena tinggal. Kalau tuan-tuan baca, usah kata tak dapat pahala, bahkan dicela. Ketika bila? Baju kuning. Nah, sudah. Dalam tandas, dak kita cerita masalah semayang ni. Hak tu betul dah. Jawapan dia betul, tapi tak bertepatan dengan apa yang kita bicarakan pada hari ni. Kepiah kuning. Bab semayang ni auzubillah sunat dah. Tapi walaupun sunat, certain tempat kita tak boleh baca. Dilarang baca. Kalau baca, usah kata pahala tak dapat, bahkan dicela. Salin ketika kita masbuk. Dah, ketika kita masbuk. Contoh begini. Dah tahu dah imam tengah baca kuliah. Kalau tuan-tuan masuk, Allahu Akbaru kabira, perbuatan tuan-tuan pahala tak dapat, bahkan dicela. Kenapa dicela? Orang kata, ulama kata bila mana masbuk, kita wajib menyegerakan membaca yang wajib. Sebab apa nak kejar imam ni? Kalau tuan-tuan baca a'udzubillah, walaupun dah biasa, kenalah train untuk tak biasakan. Dah maklum dah terbiasa ustaz. Ustaz bukan masalah biasa, ni ilmu. Dah bermakna bila masbuk, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, kemudian rukuk. Kalau tuan-tuan baca a'udzubillah, pahala tak dapat, bahkan dicela. Fahaman ibarat. Kita buat contoh lain. Sunat, tapi kalau buat tak dapat pahala. Contoh lain begini. Imam sedang duduk tahiyat akhir. Betul tak? Kita masuk, kemudian kita takbir dan terus duduk. Satu nota yang tuan-tuan perlu salin, perbuatan ini kalau tak ada orang lain. Tengok orang lain tak ada dah, tak apa dah, kita ikut imam lah. Tapi kalau tengok di luar, ada seorang dua lagi yang ambil wuduk, tinggalkan imam. Jangan duduk kejar imam. Orang makan dah tinggal tulang dah, kita dah baru masuk hidangan. Buka hidangan lain, buka buffet baru. Faham mana ibarat? Walaupun satu rakaat lagi, imam bangun rakaat keempat isyak. Kita baru nak masuk, wuduk ada dah. Nak mana ni? Nak ikut imam ke? Tengok dekat belakang ada orang lagi, tunggu mereka buat jemaah yang baru. Bila mana selesai imam bagi salam, buat jemaah baru 2-3 orang di belakang. Inilah yang paling afdal. Sebab sekurang-kurang jemaah 2 orang. Faham mana ibarat? Macam pagi tadi, muju ada sahabat lewat. Siapa dia? Mana dia? Kalau dia tak ada, hamba semayang seorang-seorang lah. Allahu Akbar. Tuan-tuan perlu prihatin. Kalau mana-mana tok guru, bukan hamba dah, hamba bukan tok guru. Kalau ustaz datang lewat, seseorang kena standby dah. Ustaz dah semayang, belum? Tak apa, saya nak ikut ustaz. Kita bantu dia. Walaupun kita dah semayang jemaah, tuan-tuan boleh niat ikut ustaz tu. Wa imam semayang qada, wa imam semayang i'adah. I'adah tu semayang mengulang. Ulang ni bermakna bukanlah kata tadi tak sempurna saja nak ulang balik. Dalam fiqh ada. Cuma yang paling afdal, baik semayang qada. Ustaz pula ustaz, saya bantu ustaz daripada ustaz semayang seorang-seorang, kita ikut belakang dia. Faham mana ibarat? Pernah buat tak? Tak, muju dia ada. Allah Akbar. Ni kata takdir Tuhan, bukan lebih ke dia. Dak, Allah. Nak jadikan cerita supaya nak tembak tuan-tuan pada hari ni. Allahumma salli ala ma'adah. Baik. Sambung. Kat mana tadi? Baik. Imam duduk tahiyat akhir. Bila imam tengah duduk tahiyat akhir, soalan yang mudah tapi banyak kita lalai. Allahu Akbar. Nak ikut imam dah? Kemudian kita turun. Semua yang tuan-tuan buat turun ni, kita baca takbir ke tak? Allahu Akbar. Atau turun duduk diam? Sudah. Kemudian imam baca tahiyat, kita baca tahiyat. Nak baca sampai mana? Ikut imam. Kalau imam baca sampai habis, kita baca sampai habis. So nak afdal lagi kita duduk begini. Sebab ikut imam. Imam duduk tahiyat akhir, kita duduk tahiyat akhir walaupun baru masuk. Imam baca fil alami, kita baca sampai fil alami. Kalau tak dan tak payah bacalah. Baik, imam bagi salam. Kemudian kita bangun. Nak bangun ni nak baca Allahu Akbar ke tidak? Sudah. Yang banyak baca, betul tak? Baju hitam kata baca.
Baik, dengar baik-baik. Ulama kata bila mana perbuatan itu perbuatan kita, sunat kita baca. Kalau perbuatan itu perbuatan tumpang, sunat kita duduk diam. Contoh, bila masuk kita takbir, Allahu Akbar, yang ni wajib dah, kalau tak baca tak sah sembahyang. Kemudian kita duduk. Duduk ni asal perbuatan kita ke perbuatan tumpang? Tumpang, nak tumpang imam. Sunat duduk diam. Kalau baca tak dapat pahala. Dah? Sebab baca tu tak kena. Bukan perbuatan kita. Kemudian imam bagi salam. Dah imam bagi salam, kita bangun. Bangun ni perbuatan kita ke perbuatan hasil tumpang? Hasil tumpang. Bangun sunat duduk diam. Duduk diam tu dapat pahala. Dah. Sebab tu ulama kata dalam sembahyang ni tuan-tuan, A sampai Z ada 600 perkara sunat. 600. Usah kata 600. Dalam takbir pun ada 40, tuan-tuan tak boleh cari. Dah. Dalam takbir Allahu Akbar ada 40 perkara sunat. Siapa boleh cerita 10 nak bagi hadiah pada hari ni? Dah. Maksud sunat begini, contoh. Sama tak orang angkat begini, Allahu Akbar, dengan orang angkat begini, Allahu Akbar, sama dah? Tak sama dah. Orang angkat begini, Allahu Akbar, dengan angkat begini, Allahu Akbar, sama dah? Tak sama. Orang angkat begini, Allahu Akbar, dengan orang angkat begini, Allahu Akbar, sama dah? Tak sama. Ada yang angkatnya betul, Allahu Akbar, baca pula lain. Dah? Ada yang angkatnya betul, Allahu Akbar, baru baca. Jadi dalam takbir ni saja ada 40 perkara sunat. Begitu juga sembahyang, A sampai Z semua jumlahnya 600 perkara sunat. Jadi ingat, kalau duduk tu duduk kita sunat baca, kalau tak sunat diam. Serupa auzubillah, walaupun sunat kalau masbuk tak payah baca. Macam kes tadi. Dah masuk rakaat ketiga, imam dah berdiri, kita bangun Allahu Akbar, terus Bismillahirrahmanirrahim. Faham mana ibarat? Baik, sambung. Ya, tanya. Ya? 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 Duduk tahiyat akhir ke tahiyat awal? Bila kita ikut imam, imam duduk apa? Tahiyat akhir, kita duduk tahiyat akhir. Dah? Ya? Tak ada masalah, bukan wajib. Dah? Kembali pada asal, imam nak duduk bersila pun sah. Sebab asal-asal duduk ni ialah bukan duduk menyengit. Dah? Dalam mazhab Syafi'i kata yang melebihkan duduk yang begini bersilang dipanggil duduk iftirash. Tetapi tak ada masalah kalau duduk tawarruk pun boleh. Cuma nak afdal, bila kata makmum ikut imam, sunat ikut pada perbuatan, bacaan dan sebagainya. Pahaman ibarat itu yang paling afdal. Baca pula sampai fil alamina innaka hamidum majid, baca sampai habis kalau sempat. Tapi kalau kita baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, imam bangun, tak payah baca habis kalau. Dah, terus berhenti, kemudian terus bangkit. Pahaman ibarat? Baik. Cuma dengar baik-baik. Dalam masalah pahala pula terdapat khilaf yang berbeza. Kata Imam Ghazali, bagi makmum tadi tak dapat pahala jemaah. Dah. Sebab Imam Ghazali kata, nak dapat pahala jemaah sekurang-kurang 1 rakaat bersama dengan imam. Bermakna imam rakaat keempat berdiri, kita baru masuk Allahu Akbar, kita dan bersama dengan imam sehingga imam bagi salam dan kita sambung. Orang ini baru dapat pahala jemaah. Kalau imam baru nak duduk, kita baru nak masuk, dalam fatwa Imam Ghazali tak dapat pahala jemaah. Melainkan Imam Nawawi kata dia dapat pahala jemaah. Dah. Kenapa berbeza? Kerana Imam Nawawi cenderung pada masalah fiqh, Imam Ghazali cenderung pada masalah akhlak dan tasawuf. Dia tak nak didik kita sengaja nak melambatkan, ikut imam. Biar kejar imam semampu-mampu boleh, sekurang-kurangnya 1 rakaat. Faham mana ibarat? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik. Yang pertama sekali dalam masalah bismillah, tiap-tiap ba yang berbaris bawah dalam setengahnya makhraj boleh dibaca dengan wajah V. Cerita ni bukan untuk amal, kadang-kadang untuk pengetahuan semata-mata supaya tak menyalahkan orang lain. Kalau dengar setengah-setengah imam baca bismillah, bukan dia salah, itu mengaji masalah makhraj, sifat huruf dan sebagainya. Tiap-tiap ba yang berbaris bawah boleh dibaca dengan wajah V, tapi bukan V, dia B satu. Yang kedua, jangan dibaca dengan bismillah, ya. Ini perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Contoh, bismillahirrahmanirrahim, dia bunyi lah. Ha ada dua. Serupa macam Allahu Akbar. Jaga dah. Banyak orang lama buat Allahu Akbar, rosak sembahyang. Bukan batal sembahyang, rosak sembahyang. Kenapa tak batal? Imam jawab, sudah. Dia baca Allahu Akbar. Kita tak kata batal semayang, kita kata rosak semayang. Sebab apa? Lafaz dia salah. Sebab apa? Ya? Bukan masalah bismillah, Allahu Akbar. Masa takbir tu ihram, dia masuk, dia baca Allahu Akbar. Maka kita kata semayang dia tak batal tapi rosak. Sebab apa? Sebut dua kali, betul dah. Tapi istilah dia, kita kata semayang dia tak batal, tapi semayang dia rosak. Sebab apa? Haji jawab. Sebab dia tak semayang lagi, nak batal. Macam mana hak kata batal-batal ni kena semayang dulu. Kawan tu baru nak masuk, baru nak start enjin. Yang kata batal-batal ni kena semayang dulu. Dia dah semayang belum? Dak, baru nak masuk. Allah. Itu yang kita kata semayang dia tak batal. Lagi orang pening, sudah tak batal lagu mana. Tapi kita kata semayang dia rosak. Rosak tu bermakna tak sempurna lah, kena takbir lagi sekali. Fahaman ibarat. Baik. Tetapi dalam masalah bismillah, yang ni jaga. Kalau buat juga batal semayang, sebab dah semayang. Baik. Jangan baca bismillah, tetapi baca bismillah. Serupa, jangan baca Allah tapi baca Allah. Allahu Akbar. Yang ini bismillahirrahmanirrahim. Dua. Yang ketiga, dalam perkataan ma, jangan nak lengguk tuan-tuan baca man. Bismillahirrahmanirrahim, nak baca man. Quran haram ditambah akan dia, haram dikurang akan dia walaupun satu huruf. Kalau waqaf, betul. Bismillahirrahman. Kalau wasal, salah. Bismillahirrahman, bukan rahma, rahma. Dua. Yang ketiga, nirrahim. Jangan ditambah sabdu pada ha. Yang ni jaga tuan-tuan ramai yang kadang-kadang kita terlajak. Bukan kita sengaja buat salah. Kereta bawa laju pun akan terlajak. Begitu juga bacaan, jangan tambah sabdu dekat ra. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, dia bunyi rah, batal semayang. Jaga dah. Yang betul, Bismillahirrahmanirrahim, rahim, bukan rah tapi ra. Faham mana ibarat? Bismillahirrahmanirrahim. Dan nak kona sedikit, dalam masalah makhraj dan masalah sifat huruf, jaga dah. Kalau tuan-tuan dengar setengah imam baca nu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanurrahim. Sudah. Imam tak betul, mari dia planet mana ni baca nu. Sebenarnya imam tu tak salah, tapi imam tu tak betul. Imam tu tak salah, tapi imam tu yang tak betul. Mu'alim kiraat pun tak sah bacalah depan orang awam. Hebat kiraat pun tak sah bacalah depan orang awam. Akan menimbulkan kesamaran dan fitnah. Bermakna nu ni mak ada cerita tuan-tuan. Nak cerita bismillah ni macam-macam baris kita boleh baca kalau kita alim. Tapi yang sahih na, bukan nu. Baik. Dan yang keempat, nirrahim. Ni nak cerita masalah tajwid. Sebab tu Nabi dah bersabda, wajib ke atas kamu belajar tajwid, dan sekurang-kurang tajwid kamu pada suratul Fatihah. Sebab tu hamba berasa nak ulang balik masalah ni. Banyak kita tak boleh jawab. Haji baju merah, maaf hamba nak tanya dah. Rahim, apa hukum dia? Sudah. Tanya hukum selalu hari ni.
Dak nak cerita boleh jawab pun tak apa dah. Dah? Syekh baju kelabu, rahim apa hukum dia? Ya? Hukum tajwid dia. Syekh baju putih. Haji rahim apa hukum dia? Mak apa? Haji. Sudah. Syekh rahim muslimat. Belum belajar ma'arif li sukun. Belum belajar lagu mana? Allahumma salli ala Muhammad. Ada ma'arif li sukun. Tiap-tiap yang mak asli dah bermakna kalau kita wakaf hukumnya menjadi ma'arif li sukun. Ma'arif li sukun boleh baca panjang mana? 2, 4, 6. Afdal yang mana? 4. Dah? Dalam Islam pertengahan ni afdal. Sunat yang mana? Sudah. Sebab tuan-tuan kena faham, daripada bismillah sampai waladdallin semua tu ma'arif. Ar-Rahman, alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Taqim sirat waladdallin. Baik, semua ni dipanggil ma'arif. Dengar hukum. Semua ni sunat dibaca 2, 4, 6. Betul tak? Tak boleh dibaca 2, 4, 6. Tapi afdal yang mana? Afdal yang 4. Sunat yang mana? Mengikut bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah tuan-tuan baca 2, bermakna sunat semua kena baca 2. Bismillahirrahmanirrahim 2. Alhamdulillahi rabbil alamin 2. Dah? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dal 6, lin 2. Dah? Jangan lin habis tunggal langgar macam tai lembu. Tak sih dah. Jadi ingat, dalam kaedah tajwid, kalau orang tanya ma'arif boleh baca berapa, kita jawab 2, 4, 6. Afdal yang mana? Afdal yang 4. Sunat yang mana? Mengikut Ar-Rahim pada bismillah. Kalau nak buat afdal dengan sunat, lagu mana? Sudah. Ya? Bermakna kita mula bismillah dengan 4. Jelas? Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca sikit lagi dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama sekali wajib dijaga alhamdulillah. Saat lagi tuan-tuan balik rumah buka peti ais, kalau ada lada tolong makan. Dah makan kunyah, dah kunyah buang, akan datang pedas. Tu dipanggil pedas. Maka wajib semayang dibaca alhamdulillah. Kalau kita yang dah belajar, kita baca alhamdulillah, maka batallah semayang. Pahaman ibarat alhamdulillah. Pedas dah? 1. Alhamdulillah 1. Yang kedua lillah dah, lillahi rabbil hamba nak tanya tuan-tuan yang alim, lam huruf qalqalah ke bukan? Syekh baju biru berapa huruf qalqalah? Sudah. Dah. Baju kelabu berapa huruf qalqalah? Dah, hamba bukan nak perendahkan tuan-tuan dah, minta maaf. Semata-mata nak amal hadis Nabi tadi, wajib ke atas kamu belajar tajwid. Dan sekurang-kurang tajwid pada suratul Fatihah pun tak apa dah. Dah? Syekh, berapa huruf qalqalah? 2, apa dia? Ra dengan lam. Betul, jawapan itu tak betul. Dah. Itu idgham bila gunnah. Allahu akbar. Sebab tu pada hari ni, dah, hamba nak bagi tuan-tuan satu kaedah. Sebab tu nak mengaji ni tuan-tuan, kalau ada kaedah mudah. Dah? Macam orang tanya syarat-syarat menikah. Dah? Kadang-kadang kita nak kira payah. Siswa, suami, isteri, saksi, wali akad. Dah? Siswa, suami, isteri, saksi, wali akad.
Begitu juga huruf qalqalah. Hari ni hamba nak bagi tuan-tuan satu kaedah. InsyaAllah sampai ke mati tuan-tuan takkan lupa dah. Dah. Sebab apa? Pengalaman hamba bercerita mengaji tuan-tuan dalam masalah begini, habis dah rata mana surau. Allah, ustaz, saya mengaji 20 tahun tak hafal. Ustaz bagi sehari, insya-Allah sampai ke mati tak lupa. Dah. Baik. Huruf qalqalah kalau kita mengaji ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Baik. Bagaimana cara nak hafalnya? Kalau mengaji kaedah Arab, dia akan ajar kepada kita kutubun jiddan. Caranya banyak. Tapi itu payah orang Arab. Hari ni hamba nak bagi tuan-tuan 2 kaedah. Satu cara orang Negeri Sembilan, 2 cara orang Jawa. Orang Jawa guna kaedah ini, orang Negeri Sembilan guna kaedah begini. Ceritanya bagaimana? Nak dengar cerita? Orang Negeri Sembilan kahwin dengan orang Jawa, tuan-tuan. Dapat anak. Contoh dapat anak mengaji di luar, tuan-tuan. Satu hari ni anak balik pak seronok sangat, tuan-tuan. Buatlah makan-makan petang bersama anak isteri dan sebagainya. Petang-petang tengah makan bihun tu, tengah sedap-sedap makan gelojoh, tiba-tiba minum. Bila minum kopi ni, tumpah kopi di baju. Dia kata apa? Allah kotor baju Dan. Dia kata apa? Kotor baju Dan. Nak bagi tahu baju dia kotor. Orang Negeri Sembilan sekilik ikan di air konan jantan betina Arti masa baju kotor tu dia kata apa? Kotor baju Dan. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ni cara nak hafal huruf qalqalah. Kotor baju Dan. Maknanya baju dia kotor. Allahu akbar. Baik. Baju pula baju mahal, tuan-tuan. Bila suruh bini basuh, bini kata tak apalah abang, hantar pergi kedai Dobi lah. Baju cantik nak basuh di washing machine takut rosak. Masuk besok harinya, suami tanya pula dekat bini, Yang mana baju abang semalam? Oh bang, baju di toko lagi. Baju di toko. Toko ni kedai. Orang Jawa panggil kedai, orang Melayu panggil kedai, orang Jawa panggil toko. Maka dia kata baju di toko. Pun huruf qalqalah. Ba, jim, dal, tokof. Orang Jawa guna kaedah ini, orang Nagori guna kaedah begini. Maka hamba nak padam. Sudah. Baju pink, berapa huruf qalqalah? 5. Apa dia? Okey. Ni kata ilmu bermanfaat. Tanya boleh jawab selalu dah. Haji, berapa huruf qalqalah? Sudah. Hak Jawa ke hak Negeri Sembilan? Bermakna qaf, ta, ba, jim, dal. Berapa jumlahnya? 5. Maka tuan-tuan hafal, dalam Al-Quran hanya 5 ini sahaja yang boleh melantun. Aqqa, atta, ab, aj, ad. Selain 5 tak boleh melantun. Ini yang kadang-kadang nak sedap baca Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bil'ah. Bukan sifat dia. Kalau tuan-tuan baca tak batal, semayang tak batal, cuma dicela pada bacaan. Yang betul Alhamdulillahi Rabbil naik bil turun jangan bil le tak sih. Bukan sifat dia yang melantun. Yang boleh melantun kotor baju Dan. Okey. Alhamdulillahi Rabbil akhir sekali min. Tadi kita sebut dah. Min apa hukumnya? Baju kelabu hak belakang sekali. Comel tuan dia. Baju belang. Mak apa? Ma'arid. Ingat dah? Ma'arid lisukun. Boleh baca berapa? 2, 4, 6. Afdal yang mana? 4. Sunat yang mana? Ikut Ar-Rahim pada Bismillah. Kalau nak buat afdal dengan sunat, Ar-Rahim kena baca 4. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca semua. Kita berhenti pada perkataan Ar-Rahmanir Rahim. Wallahu a'lam. Tak faham tanya, tak tanya faham. Baju hitam berapa huruf qalqalah? 5. Apa dia? Okey. Allahu akbar. Sampai ke mati insya-Allah tuan-tuan tak lupa. Dah.
Baik, ada soalan? Tanya tuan. Ya. Ulang balik. Ya. Ya. Baik. Soalan yang baik. Khusyuk ni tuan-tuan martabatnya banyak. Kena faham dahulu yang pertama, khusyuk ni martabatnya banyak. Artinya bagi orang awam ni pun terbahagi khusyuk ni beberapa peringkat. Bermakna kalau kita tak lupa kepada perkara duniawi dan mengingatkan kepada seluruh semayangnya kita, itu juga dikira khusyuk bagi martabatnya kita. Tetapi bukanlah khusyuk pada martabatnya Allah dan martabatnya hakikat ilmu. Sebab hakikat ilmu ni, orang dia sendiri takkan berasa khusyuk. Kalau dia boleh berasa khusyuk, itu bukan khusyuk lagi. Sebab dia berasa dia. Sebab dia berasa dia khusyuk. Sedangkan khusyuk ni datang daripada Allah. Cuma kesimpulan, bagi orang yang awam seperti kita ini, maka itu juga memadai bagi martabat untuk sampai kepada khusyuk. Tak apa dah. Sebab khusyuk ni banyak kaedah. Di antara ulama kata, kita memahami seluruh bacaan pun kira khusyuk dah. Dengar imam baca kita faham, kita translate tiap-tiap bacaan kita, itu telah dikira khusyuk. Sebab apa? Bila kita ingat dalam sembahyang tiap-tiap benda, kita ingat dunia dah. Tak ingat dah lah sebab dah ingat semua ni. Itu juga dikira khusyuk bagi martabatnya kita. Tetapi martabat hakikat khusyuk yang sempurna, wallahu alam, itu rahsia peribadi sendiri yang Tuhan akan campakkan di atas tiap-tiap manusia yang Tuhan kehendak. Fahaman ibarat. Sebab akhir sekali bila cerita masalah khusyuk ni, dia takkan berasa dia semayang. Itu khusyuk yang paling sempurna. Dia takkan berasa dia semayang. Sebab dia akan hidup, dia akan melakukan perbuatan di bawah peraturan, di bawah kehendak, di bawah perbuatan Allah Ta'ala. Dia rasa Tuhan yang mawujud. Ini panggil khusyuk yang hakiki, yang sempurna. Ni yang kata semayangnya dia, tapi dia tak semayang. Serupa dalam Quran lah, tidak melontarlah kamu ketika melontarnya kamu, melainkan Allah Ta'ala yang melontar. Dia melontar syariat, tapi hakikatnya bukan dia yang melontar, tapi Allah Ta'ala yang melontar. Tuhan ada tangan? Tak. Hakikat ceritanya begitu. Serupa kita translatekan pada khusyuk. Hakikat khusyuk ini, kita sembahyang, tapi sebenarnya tak merasakan kita sembahyang dah. Bahawa kita hidup di bawah perbuatan Allah Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tapi yang ini, tak ada ceritanya, tak ada ilmunya, tak ada kitabnya. Kitabnya tak ada. Cuma bagi mereka yang menjalani syariat dengan sempurna, Allah Ta'ala akan campak sendiri hakikat kepahaman ni, hakikat kepahaman khusyuk. Cuma yang tadi hamba cerita, bila rukuk kita bercakap begini, yang pertama supaya hati tak lalai. Sebab hati bila kosong ni tuan-tuan, benda lain mudah masuk dah. Kalau kita kosong, imam baca pun kita tak faham, dan kita sendiri pun tak tahu buat apa. Lagi-lagi pula kalau imam baca surah panjang. Kalau imam baca sedap, kita layan. Kalau imam baca sedap pun kita layan. Layan juga kedua. Bila imam rukuk tak tahu baca apa. Sebab itu dalam train kita baca, Allah rukukku kerana Allah yang rukukkan. Kita buat latihan sehingga sampai satu peringkat dia akan hilang sendiri. Fahamnya Allah Ta'ala yang bagi. Jelas? Baik. Soalan? Bila masa menangis, bacaan dia akan jadi lari. Baik. Macam mana keadaan? Baik, soalan yang baik. Pertama sekali tuan-tuan kena faham, dalam istilah ijtihad, apa ijtihad dipanggil nak keluar satu hukum, ijtihad ni ada 3. Pertama, ulama kata ijtihad dengan Quran dan hadis satu. Yang kedua, ijtihad dengan ijma' ulama'. Bermakna tiap-tiap benda baru kalau tak ada Quran hadis, bermakna dia akan kumpul untuk berhukum. Yang ketiga, akhir sekali, ijtihadun nafsi, ijtihad diri sendiri. Bermakna apa yang berlaku ke atas kita, kita tak boleh hukum ke atas orang lain. Apa yang berlaku ke atas orang lain, kita tak boleh hukum ke atas kita. Pada kita, memang kadang-kadang kita berasa kalau menangis, baca tak khusyuk. Pada dia, boleh jadi dia menangis, baca khusyuk. Betul tak? Sebagai contoh, masalah buka mata dan tutup mata. Sunnah semayang buka mata.
Tapi kalau kita buka tak khusyuk, baik pejam. Sebab intipati sempurna semayang ialah khusyuk. Kalau buka nak amal sunnah tapi tak khusyuk, baik pejam. Walaupun tak sunnah tapi khusyuk. Walaupun pejam, Nabi tak larang, cuma Nabi tak buat sebab Nabi martabat dia khusyuk dah. Artinya ijtihadun nafsi, ijtihad diri sendiri pula. Akhir sekali tak sama di atas tiap-tiap peribadi manusia. Ada setengah orang kalau dia buka mata tengok apa pun tak apa, macam semayang dalam keadaan bising. Setengah orang dia tak boleh semayang dalam keadaan bising. Hamba tuan-tuan kalau semayang dalam keadaan bising, tempat yang paling seronok sekali. Tuan-tuan nak train macam mana khusyuk, semayang dalam keadaan bising. Siapa yang di kampung ada pantai, belajar semayang duha, letak sejadah tepi pantai, takbir, gantikan roma irama ombak kepada zikrullah. Cuba buat. Ni dikata ijtihadun nafsi. Setengah orang tak boleh semayang dalam keadaan bising, bagi dia. Adakah hukum yang untuk dia sama untuk kita? Tak. Jelas? Wallahu alam. Jadi masalah menangis ini dikembali pada hukum ijtihadun nafsi. Bagi diri dia boleh jadi dia khusyuk, bagi kita boleh jadi bacaan pun tak sempurna dah. Wallahu alam. Jelas? Habis. Ya. Ya. Baik. Dalam kitab I'anat Talibin, kalau sebab yang boleh jamak ni 2 marhalah, betul tak? Dengar Tapi kalau kurang 3 marhalah, afdal buat tamam, hukum dahulu Lebih 3 marhalah, barulah afdal kita buat jamak. Kalau kurang 2 marhalah, bermakna baru kalau 95 km, betul tak? Bermakna kalau baru 100 km, afdal kita buat tamam lagi walaupun cukup syarat. Tapi kalau balik Ipoh dah 200 km, lebih 2 marhalah dah, bermakna afdal kita buat jamak. Satu. Yang kedua, bila datang seorang imam tengah buat semayang tamam, kita seorang diri, bermakna afdal juga kita semayang seorang diri sebab kita nak buat jamak. Dan orang jamak tak boleh ikut orang tamam sebab dia semayang 4, kita semayang 2. Tapi kalau orang nak ikut kita, tiada masalah. Ustaz, bila masa pula nak amal berkenaan hadis, berkenaan jamaah? Luputlah pahala jamaah. Dah, di sini Tuhan akan beri pula imbuhan-imbuhan yang lain. Jelas? Cuma nak jaga fitnah, yang ni penting. Sebab dalam masalah fiqh, tasawuf tak boleh kita pinggirkan. Nak jaga hati, takut orang fitnah. Tengok orang tengah semayang, duduklah kereta dulu, bacalah apa-apa. Maklum dah orang musafir ni kadang-kadang bekerja. Buatlah apa kerja, siaplah kereta dulu, buka cermin sikit. Dengar imam dah bagi salam, barulah kita ambil uduk dan masuk. Jangan duk tunggu orang habis semayang dah baru nak semayang, takut menimbulkan fitnah. Walaupun kita betul dah, orang lain nak memahami kita payah. Wallahu alam. Jelas? Sebab tu bab jamak-jamak ni pun kena mengaji tuan-tuan. Ni timbul perbalahan. Orang bulan 12 ni masalah kes apa? Bersanding. Kes anak naik buat kenduri. Dia kata kalau masa kenduri mak boleh jamak semayang. Hamba kata hadis tu salah. Bukan lepas kenduri mak boleh jamak, lepas kenduri anak boleh jimak. Dah menikah, anak boleh jimak lah, mak tak boleh jamak semayang. Tak pernah ada pada adat kalau orang datang, mana tuan rumah? Tuan rumah semayang, orang cela ke? Dah, orang tak cela tuan-tuan naik ke atas semayang sekejap, turun balik jam 3 dan sebagainya. Ni nak tunggu sampai habis anak pukul 3 orang habis. Sanggup tak semayang zuhur sampai asar. Faham ni ibarat? Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah bal huwa Qur'anun Majid fi lawhim mahfuz. Sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, apa-apa yang kami baca janganlah engkau lupakan.
Ya Allah, apa-apa yang kami dengar janganlah Engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami ulang janganlah Engkau lupakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi wa sababil a'zami likulli mawjudin salatan tuhafizuna bihal Quran wa tufahimuna bihal ayat wa tahfazuna biha su'al qawli wal amali wan niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.